Berhenti sebentar sebelum menonton video. Sila tekan butang langganan dan suka. Ini akan memberikan kekuatan besar kepada kami. Seorang datuk pergi mencari cucunya di pangkalan tentera hadapan di Gerik, Perak untuk menghantar rendang daging buatan sendiri. Tetapi Leftenan muda yang menolaknya di pintu pagar, mendahulukan peraturan, tidak membayangkan ribut besar yang akan dicetuskan oleh satu panggilan telepon dari datuk itu. Minggu terakhir bulan Oktober, udara pagi di Gerik, Perak, terasa dingin dan mencengkam seperti jarum. Waktu di mana embun jernih mulai terbentuk setelah malam berkabus yang panjang. Di satu sudut terminal bersepadu selatan, TBS, Kuala Lumpur, seorang warga emas berjaket hijau askar lama sedang menunggu bas. Tan Sri Ismail bin Mansor. Terdapat satu masa di mana namanya dihiasi dengan gelaran berat seperti Jenderal Tentera Darat dan Panglima Angkatan Tentera. Tetapi kini, wajahnya hanyalah wajah warga emas biasa yang dilitupi salji usia. Kedutan dalam di wajahnya adalah peta kehidupan 70 tahun yang telah dilaluinya, dan pandangan matanya yang tenang ke kejauhan menyimpan kedalaman masa yang sukar diukur. Di tangannya, terdapat beg termos makanan yang nampak kasar. Awal pagi ini, sebelum matahari terbit, beliau telah bangun, memasak nasi yang baru diangkat, dan dengan penuh kasih sayang menyediakan rendang daging, hidangan kegemaran cucunya, Aidil. Setelah kematian istrinya dan kehilangan anak lelaki tunggalnya serta menantunya dalam kemalangan tragis, cucunya, Aidil, adalah tiang terakhir dan satu-satunya sinar dalam hidupnya. Aidil, yang menyahut seruan negara, kini telah berada di tanah Gerik yang sejuk dan asing ini selama hampir 3 bulan. Bas ke Gerik, Perak, akan berlepas pada pukul 6.30 pagi. Mendengar pengumuman itu, Tan Sri Ismail perlahan-lahan mengangkat tubuhnya. Langkahnya untuk menaiki bas tidak lagi tangkas seperti semasa muda ketika beliau dilatih berlari merentas Gunung Ganang, namun setiap langkah yang diambilnya masih membawa beban kemuliaan yang sama. Setelah mengambil tempat duduk di tepi tingkap, pemandangan bandar yang biasa berlalu di luar tingkap, hutan batu dan kompleks Pangsapuri, wajah-wajah bertenaga anak muda yang bergegas ke tempat kerja. Untuk melindungi kedamaian harian itu, beliau telah menghabiskan seluruh hidupnya memakai uniform, hidup di sebalik pagar keselamatan. Dan kini, darah dagingnya sendiri, Aidil, sedang melalui jalan yang sama, walaupun hanya seketika. Bas itu meninggalkan Kuala Lumpur, merentasi negeri, dan akhirnya memasuki jalan pergunungan yang berkelok-kelok di Perak. Pemandangan di luar tingkap berubah secara drastik. Jalan-jalan mula sunyi, pohon-pohon hanya tinggal ranting yang meliuk-liuk ditiup angin sejuk. Papan tanda kawasan keselamatan terlarang yang muncul berselang-seli di tepi jalan membuatkan beliau sedar akan sifat tanah ini. Tan Sri Ismail memejamkan mata. Di sebalik kelopak matanya, kenangan puluhan tahun berlalu seperti panorama. Kenangan ketika beliau menjadi leftenan muda, hampir kehilangan jari kaki akibat frost semasa operasi memerangkap di kawasan ini. Malam yang cemas ketika seorang anak buahnya tersilap tembak semasa beliau menjadi kapten. Beban tanggung jawab pada hari pertama beliau mengambil tongkat kuasa sebagai mejar. Dan akhirnya, ketika beliau menjadi jenderal dan panglima memerintah seluruh wilayah utara, ini adalah tanah tempat seluruh masa muda dan dewasanya dihabiskan. Beliau mengetahui setiap lembah dan rabung di tanah ini seperti membaca tapak tangannya sendiri. Wajah rakan-rakan seperjuangan yang gugur demi mempertahankan tanah air seolah-olah berbisik dalam tiupan angin. "Datuk, bagaimana rasanya menjadi askar?" Aidil bertanya sebelum menyertai perkhidmatan. Sejak kecil Aidil amat rapat dengannya. Aidil adalah seorang anak kecil yang akan memakai uniform tentera lama Tan Sri Ismail dan berkata, "Saya mahu menjadi askar sehebat Datuk." Ketika itu Tan Sri Ismail mengusap rambut Aidil dan berkata, "Menjadi seorang askar bermakna belajar untuk meletakkan kita sebelum saya di hadapan nama. Ia bermakna belajar untuk memikul bukan sahaja kehidupan sendiri di bahu, tetapi juga kehidupan semua orang yang kita lindungi. Ia mungkin jalan yang sukar, sunyi, dan kadang-kadang tidak adil. Tetapi apabila kamu mampu menanggung beban itu, barulah kamu menjadi seorang dewasa yang sebenar." Walaupun berkata begitu, ketika beliau melihat cucunya yang kurus itu melangkah masuk ke kem latihan, hatinya terasa hancur. Mampukah anak kecil yang naif itu mengharungi kehidupan tentera yang keras? Setiap malam sebelum tidur, beliau berdoa ke arah utara agar Aidil selamat dan sejahtera. Selepas beberapa jam perjalanan, bas itu akhirnya berhenti di terminal kecil dengan papan tanda Gerik. Udara sejuk dan jernih yang menyusup jauh ke dalam paru-paru. Berbeza sama sekali dengan udara di Kuala Lumpur.
Tan Sri Ismail turun dari bas dan menuju ke tempat teksi. Nak ke mana, Atuk? Pagar utama Regimen Naga Sakti, Kem Tamingsari. Pemandu teksi itu memandang sekilas kepada pakaian warga emas itu dan destinasi yang disebutnya. Ekspresinya seolah-olah berkata, nampaknya melawat anak. Nak melawat siapa, Atuk? Anak, cucu saya, Nak. Amboi, jauh-jauh datang. Bertuahnya cucu Atuk. Regimen Naga Sakti terkenal dengan latihan yang ketat, mesti dia banyak berkorban. Teksi itu meluncur di jalan kampung yang sunyi, semakin jauh ke dalam hutan. Di kedua-dua belah jalan, sawah padi terbiar selepas musim menuai, dan pergunungan di kejauhan tersergam indah seperti tirai. Akhirnya, di kejauhan, kelihatan pintu pagar utama pangkalan tentera yang menggerunkan, dengan papan tanda yang menyentak namun gagah, demi negara, hingga ketitisan darah terakhir. Itulah Regimen Naga Sakti, Regimen ke-7, tempat yang pernah menjadi rumah baginya ketika beliau bertugas sebagai kolonel. Namun, setelah berdekat-dekat berlalu, beliau kini hanyalah seorang awam biasa yang datang untuk melihat cucunya yang berseragam. Tan Sri Ismail turun dari teksi dan perlahan-lahan berjalan menuju ke pondok kawalan. Jantungnya berdebar sedikit. Ini bukan hanya kerana keterujaan untuk bertemu cucu. Perasaan pelik seperti melawat rumah yang telah dihuni seumur hidupnya sebagai tetamu, bercampur dengan perasaan kompleks menghadapi junior-junior muda yang kini menjaga rumah itu. Di hadapan pondok kawalan, di sebelah palang penghadang, 2 orang askar berseragam lengkap berdiri tegak memegang rifle. Dan di hadapan mereka, seorang letnan muda yang jelas baru sahaja ditauliahkan, berdiri dengan pakaian celoreng yang disetrika kemas dan tangan berpeluk tubuh. Nama di lencana bajunya tertera Left, Afiq bin Rosli. Apabila Tan Sri Ismail menghampirinya, Left. Afiq memandang tajam ke atas dan bawah ke arahnya. Pandangan itu lebih kepada kewaspadaan dan rasa terganggu, bukan layanan mesra atau rasa hormat. Tujuan datang? Suaranya muda, tetapi sengaja direndahkan untuk menonjolkan autoriti. Terima kasih atas khidmatmu. Saya datang untuk melawat Prebet Aidil dari kompeni markas Regimen ke-7 ini. Tan Sri Ismail berkata dengan suara yang paling lembut. Namun, ekspresi Left Afiq tidak berubah sedikit pun. Dia memandang sekilas jam tangannya dan menjawab dengan nada keras. Ini bukan waktu lawatan, Atuk. Dan hari ini, atas sebab-sebab operasi, semua lawatan, cuti keluar, dan cuti bermalam untuk semua anggota adalah ditangguhkan. Oh, begitu. Bolehkah saya tahu bila lawatan akan dibenarkan? Saya datang dari jauh sejak subuh. Ia tidak mungkin hari ini. Sila balik. Jawapan Left Afiq tegas. Seperti mesin yang mengeluarkan nilai yang ditetapkan. Tiada emosi atau fleksibiliti walau sedikit pun. Pandangannya sudah beralih melintasi Tan Sri Ismail ke dalam pangkalan. Jelas sekali, dia menganggap warga emas ini hanyalah gangguan. Seketika, Tan Sri Ismail terdiam. Sudah tentu, beliau tahu lebih baik daripada sesiapa pun tentang sifat organisasi tentera. Sekatan lawatan adalah prosedur biasa jika ada operasi atau latihan khas. Tetapi sikap pegawai muda ini bukan sekadar menjelaskan peraturan. Ia membawa rasa dingin seolah-olah menghina. Tidak ada kebiadaban minimum terhadap orang, apatah lagi pertimbangan terhadap warga emas yang datang dari jauh. Adakah ada latihan khas? Jika saya tahu alasannya, mungkin ia membantu saya menunggu. Tan Sri Ismail bertanya lagi dengan tenang. Left Afiq menoleh dan memandangnya tajam. Rasa jengkel terpancar di matanya. Itu adalah maklumat sulit ketenteraan yang tidak perlu diketahui oleh orang awam. Saya sudah katakan, mengikut peraturan, ia tidak dibenarkan. Jangan ganggu tugas kami lagi dan sila beredar. Perkataan orang awam itu bergema kuat di telinga Tan Sri Ismail. Perkataan yang dilemparkan oleh seorang letnan muda kepada seorang lelaki yang telah menghabiskan seluruh hidupnya sebagai askar membangkitkan perasaan yang aneh. Bukan kesedihan, bukan kemarahan, tetapi rasa kasihan yang mendalam. Pegawai muda ini belum tahu bahawa berat uniform itu tidak datang dari pangkat, tetapi dari sikap melayani rakyat. Tan Sri Ismail menghela nafas dan bertanya kali terakhir. Bolehkah saya bercakap dengan kapten kompeni atau pegawai bertugas sebentar? Makanan yang saya bawa untuk cucu saya ini akan sejuk. Saya hanya mahu menyerahkannya, walau hanya sekilas. Tidak boleh, Left. Afiq memotong, memakukan jawapannya. Saya sebagai pegawai platun telah memutuskan ia tidak dibenarkan. Pangkalan kini dalam mod kecemasan untuk persediaan pemeriksaan Panglima Division minggu depan.
Kami tidak boleh merosakkan disiplin pangkalan hanya kerana seorang pribet. Atuk tentera bukanlah tempat yang mudah seperti yang Atuk fikirkan. Sekarang sila balik, kata-katanya menusuk ke dada Tan Sri Ismail seperti pisau. Bukan tempat yang mudah. Beliau merasakan seolah-olah tentera yang telah dibinanya dan dilindunginya seumur hidupnya telah dinafikan oleh seorang pegawai muda yang baru bermula. Angin gerik yang sejuk berdesir mengibarkan jaket lama beliau. Tan Sri Ismail tidak berkata apa-apa lagi. Left. Afiq berdiri tegak, tangan berpeluk, seperti panglima yang menang, sementara anggota kawalan di belakangnya memandang lurus ke hadapan tanpa bergerak. Pintu pagar pangkalan ditutup rapat seperti benteng kukuh. Di hadapannya, warga emas yang membawa beg termos makanan untuk cucunya berasa tidak berdaya, seolah-olah berdiri di hadapan dinding yang besar. Angin yang bertiup dari utara terasa lebih sejuk dan tajam daripada pagar dakwai berduri yang telah dilindunginya seumur hidup. Tan Sri Ismail berpaling dalam diam, tetapi beliau tidak pergi. Beliau duduk di bangku perhentian bas, tidak jauh dari pintu pagar, dan mula memerhatikan pondok kawalan yang tertutup rapat itu. Pandangan matanya tidak lagi seperti pandangan warga emas biasa, tetapi pandangan harimau utara tua yang sedang termenung dalam. Walaupun matahari masih tinggi, musim dingin gerik terasa datang terlalu cepat. Left. Afiq memandang punggung warga emas yang membongkok itu dengan pandangan dingin dari seberang palang penghadang. Fikirannya dipenuhi dengan 4 perkataan. Misi sempurna. Tidak ada rasa kasihan atau penyesalan sedikit pun. Malah, ada rasa puas yang kejam kerana berjaya menyekat potensi risiko dengan berpandukan peraturan dan prinsip. Percubaan untuk merosakkan prinsip dengan merayu emosi adalah musuh yang paling mesti diwaspadai dalam tentera. Left. Afiq diajar dan percaya bahawa virus yang dipanggil kasih sayang adalah seperti karat yang akan menghakis organisasi besi yang kukuh. Dia berpaling dan berjalan semula ke dalam pangkalan. Langkahnya mengekalkan rentak tanpa sebarang ralat, dan punggungnya tegak seperti buluh. Anggota yang bertugas di pondok kawalan menelan air liur melihat belakangnya. Left. Afiq, lulusan terbaik, bukan kedua terbaik, dari Akademi Tentera. Rakan-rakan askarnya memanggilnya Terminator atau AlphaGo kerana otaknya yang setepat komputer dan hatinya yang sedingin ais. Dunianya hanya terbahagi kepada 2, peraturan dan melanggar peraturan. Dan matlamatnya hanya satu. Untuk menjadi pegawai yang paling sempurna di regimen naga sakti yang kukuh ini, menetapkan rekod kenaikan pangkat terpantas dan naik ke tempat yang lebih tinggi di mana bintang-bintang bersinar. Untuk itu, pemeriksaan Panglima Division yang dijadualkan pada minggu depan adalah halangan utama pertamanya dalam kerjaya. Panglima Division, Major General Datuk Khalid. Beliau juga seorang tokoh legenda, terkenal dengan pengalaman medan perang yang luas, dan mementingkan disiplin dan kesiapsiagaan tempur pangkalan lebih daripada segala-galanya. Untuk menarik perhatian beliau, Left, Afiq telah mendorong dirinya dan platunnya hingga ke had selama sebulan yang lalu. Dia tidak membenarkan mereka tidur lebih dari 4 jam sehari dan memaksa mereka membersihkan senjata dan memeriksa peralatan walaupun pada masa rehat peribadi. Kilauan but tempur, lipatan uniform, susunan loker, bahkan keadaan rambut askar pun tidak dibenarkan menyimpang dari manualnya. Tuan Lettenan sudah kembali? Pegawai staf platun menyambutnya di pintu berek dengan wajah tegang. Left. Afiq menjawab dengan isyarat dagu yang pendek dan bertanya, "Keadaan blok kediaman? Baru selesai pemeriksaan terakhir, Tuan. Tiada setitik habuk pun. Saya akan periksa sendiri." Left. Afiq melangkah masuk ke blok kediaman. Kira-kira 10 anggota platun serentak bangun dan berdiri tegak. Bahagian dalam blok kediaman telah diatur dengan sempurna mengikut arahannya. Lantai berkilat seperti cermin, dan uniform serta pakaian di dalam loker dilipat seolah-olah diukur dengan pembaris. Namun, mata Left. Afiq yang tajam seperti helang mencari kelemahan. Dia berhenti di hadapan loker seorang anggota, Prebet Aidil bin Iskandar, anggota yang datuknya datang melawat pagi tadi. Left. Afiq membuka loker Aidil tanpa berkata apa-apa. Ia sempurna. Tetapi dia tidak berpuas hati. Dia menyelak perlahan-lahan bahagian paling bawah loker, tempat bat tempur diletakkan dengan jarinya. Setitik habuk halus melekat di hujung jarinya. Keheningan dingin melanda seluruh blok kediaman. Prebet Aidil. Prebet Aidil. Aidil menjerit. "Saya, Tuan." Left. Afiq menuding habuk itu ke hidung Aidil dan berkata dengan suara yang perlahan tetapi sedingin ais, "Apa ini?"
Maaf Tuan, kamu fikir Panglima Division akan memeriksa bahagian bawah but tempur saya? Tidak. Tetapi habuk kecil ini menunjukkan keadaan mental kamu. Sikap mungkin cukup atau tiada siapa akan nampak adalah kemalangan. Lubang kecil itu boleh meruntuhkan seluruh pertahanan. Faham? Faham Tuan. Semua anggota platun bersihkan bat tempur semula. Saya beri kamu 30 minit. Jika saya kembali dan mendapati ada bat yang kurang bersih dari ini, semua akan dihukum di padang kawat. Laksanakan. Laksanakan. Anggota-anggota mula bergerak dengan teratur. Memerhatikan mereka, left. Afiq memandang Aidil sekali lagi. Lawatan Datuk. Dia mendengus dalam hati. Apa yang paling diperlukan oleh anggota yang bermentaliti lemah seperti ini bukanlah keselesaan keluarga, tetapi disiplin tentera yang keras seperti Keluli. Dia merasionalisasikan bahawa tindakannya menghantar warga emas itu pulang adalah demi kebaikan Prebat Aidil. Dia keluar dari blok kediaman dan menuju ke bilik pegawai platun. Di atas mejanya, setumpuk kertas rancangan kesiapsiagaan pemeriksaan Panglima Division bertimbun. Dia membelek fail itu, mengesahkan semula setiap butiran pemeriksaan, bahan taklimat, soalan dan jawapan yang dijangka, latar belakang dan isu khas setiap anggota platun, semuanya telah dimasukkan dengan sempurna ke dalam kepalanya. Dia percaya bahawa dia mengawal segala-galanya. Selagi tiada gangguan luaran atau pemboleh ubah yang tidak dijangka, rancangannya pasti akan berjaya dengan sempurna. Atuk, tentera bukanlah tempat yang mudah seperti yang Atuk fikirkan. Kata-kata yang dilemparkannya kepada warga emas itu terlintas di fikirannya. Ya, tentera adalah tempat seperti ini. Sebuah benteng besar di mana tiada ruang untuk sentimentaliti atau emosi pribadi, hanya perintah, disiplin, dan misi. Dialah pengawal yang paling cekap menjaga benteng ini. Tiba-tiba, pandangan mata warga emas itu sebentar melintas di fikirannya. Bukan kemarahan, bukan rasa dendam, ia juga bukan pasrah. Tetapi pandangan yang tenang seperti tasik yang dalam, seolah-olah mengandungi segala-galanya. Left. Afiq menggelengkan kepala, menghalau fikiran itu. Mungkin dia penat. Dia membetulkan pandangannya semula ke atas dokumen di meja. Kehadiran warga emas yang mungkin masih menunggu di luar pagar utama itu telah dipadamkan sepenuhnya dari perhatiannya. Dia tidak tahu. Gelombang besar yang tidak dapat dibayangkan sedang menghampiri melalui celah kecil pintu pagar yang dia tutup rapat. Lieutenant Afiq tidak bermimpi bahawa pusat ribut yang akan menggoyahkan kawalannya yang sempurna adalah warga emas yang dihina olehnya. Dia hanya percaya bahawa benteng Regimen Naga Sakti miliknya adalah lebih kukuh daripada sebelumnya. Masa berlalu perlahan. Sejuk lewat musim gerik menyusup ke tulang Tan Sri Ismail yang duduk di bangku simen perhentian bas. Tangannya yang diletakkan di dalam poket jaket sudah hilang deria, dan kehangatan rendang daging yang diharap dapat dinikmati cucunya kini hanya terasa samar-samar melalui beg termos itu. Beliau memandang pintu pagar pangkalan yang tertutup rapat. Namun, pandangannya bukan pada pondok kawalan atau pintu besi. Di matanya, terbentang pemandangan tidak kelihatan, bertindih dengan puluhan tahun sejarah. Berapa ramai anak muda yang keluar masuk melalui pintu itu. Ramai anak-anak yang masuk dengan wajah mentah, keluar bercuti dengan wajah yang gelap, dan akhirnya keluar dengan lencana simpanan. Ada yang kembali dengan selamat ke pangkuan ibu bapa, tetapi ada juga yang menjadi bintang dan tidak kembali. Tan Sri Ismail mengingati setiap wajah mereka. Bagi seorang komander, nama anak buah bukanlah sekadar simbol, tetapi berat kehidupan yang dipelihara oleh ibu bapa mereka dengan segenap jiwa. Tiba-tiba, beliau teringat kira-kira 30 tahun lalu, ketika beliau menjadi Major. Ketika itu, ada seorang Lieutenant muda yang sangat bersemangat dan berpegang teguh pada manual tentera, seperti Left. Afiq yang ditemuinya hari ini. Lieutenant muda itu mendorong anak buahnya terlalu keras dalam latihan musim sejuk. Beliau menetapkan jarak perbarisan yang lebih jauh daripada yang ditetapkan, mengurangkan waktu rehat, semata-mata untuk menghasilkan laporan prestasi yang sempurna. Akhirnya, seorang anggota yang keletihan tergelincir dan patah buku lali. Ketika itu, Tan Sri Ismail tidak memarahi Lieutenant muda itu. Sebaliknya, beliau membawa tuala panas untuk memanaskan tangan Lieutenant muda yang beku itu dan berkata dengan tenang, "Left. Kim, kamu pernah baca tak, pada halaman pertama manual peraturan, tertulis bahawa tugas utama seorang askar adalah melindungi nyawa anak buah?" "Ya, Tuan, saya sudah baca. Tetapi manual peraturan tidak menyebut tentang suhu air mata askar atau perasaan ibu bapa yang menggigil dalam kesejukan."
Seorang komander mesti mampu membaca apa yang tiada di dalam manual itu. Pedang peraturan yang kamu gunakan tidak boleh diarahkan kepada anak buah yang kamu lindungi. Pedang itu hanya tajam apabila diarahkan kepada musuh. Letnan muda itu menitiskan air mata. Kemudian beliau menjadi seorang komander yang menyayangi anak buahnya dan dihormati oleh semua orang. Tan Sri Ismail melihat wajah Left Afik yang tegang bertindih dengan wajah letnan muda masa lalu itu. Jika diberi bimbingan yang betul, pemuda ini pasti akan menjadi askar yang baik. Besi itu keras, tetapi ia mesti ditempa ke arah yang betul untuk menjadi pedang yang hebat. Jika ditempa salah, ia hanya akan menjadi serpihan besi yang pecah. Bimbingan. Perkataan itu tersemat di fikirannya. Perasaan kecewa kerana tidak dapat bertemu cucu dan menyerahkan makanan sudah lama hilang. Kini, hatinya dipenuhi dengan rasa tanggung jawab sebagai senior tentera dan senior kehidupan untuk membetulkan pegawai muda yang tersesat ini. Kepimpinan seperti ini tidak akan memenangi hati anak buah. Pangkalan yang dipimpin oleh komander yang tidak memenangi hati akan runtuh seperti istana pasir semasa krisis. Ini akhirnya akan membawa kepada kelemahan keselamatan negara. Lawatan cucu kini bukan lagi masalah peribadi. Beliau teringat satu lagi kenangan. Semasa beliau menjadi Panglima Division, beliau menghadiri pengebumian seorang pribet yang meninggal dunia dalam kemalangan semasa latihan. Keluarga mangsa dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan dendam terhadap tentera. Pegawai staf cuba menghalang keluarga daripada mendekati, menggunakan prosedur dan peraturan. Ketika itu, beliau menghentikan semua laporan, menanggalkan topi dengan pangkat 3 bintang yang bersinar dan menyerahkannya kepada ajudan. Kemudian sebagai seorang lelaki biasa, Ismail, beliau memegang tangan ibu yang meraung itu dengan hati seorang pendosa dan menangis bersama-sama sepanjang malam. Tentera bergerak dengan disiplin, tetapi hati manusia bergerak dengan keikhlasan. Beliau menjadikan fakta itu sebagai pegangan hidupnya. Dan akhirnya, ingatannya beralih kepada seorang individu. Panglima Division yang kini bertanggung jawab ke atas Regimen Naga Sakti, Major General Datuk Khalid. Ketika beliau menjadi Panglima Kor, Datuk Khalid adalah seorang major yang berapi-api. Beliau cekap. Tetapi sifatnya yang panas baran dan tidak mahu berkompromi membuatkan beliau mempunyai ramai musuh di sekeliling. Tetapi Tan Sri Ismail melihat semangat dan kesetiaan yang murni terhadap tentera dan anak buah di sebalik sifatnya yang berapi-api. Tan Sri Ismail memanggilnya secara pribadi dan berkata, "Major Khalid, kamu seperti pedang yang diasah dengan baik. Tetapi pedang tanpa sarung akan melukai diri sendiri dan orang di sekeliling. Dengan hati yang berapi-api itu, jadilah komander yang memanaskan hati anggota, bukan komander yang membuat mereka beku seperti salji. Itu sahaja perintah saya kepada kamu." Sejak hari itu, Datuk Khalid berubah dengan ketara. Kepimpinannya menggabungkan kekuatan dan kelembutan, dan akhirnya beliau naik ke kedudukan Panglima Division yang dihormati semua. Tan Sri Ismail perlahan-lahan bangun dari tempat duduknya. Tubuhnya sejuk dan kaku, tetapi satu tekad kukuh telah tersemat di hatinya. Beliau mengeluarkan telefon lipat lama dari poket jaketnya. Itu adalah peninggalan terakhir yang dibelikan oleh anak dan menantunya, kerana beliau tidak biasa dengan telefon pintar. Hanya 20 nombor yang tersimpan di dalam buku telefon itu. Dengan jari kasarnya, beliau perlahan-lahan menekan butang, mencari nama yang disimpan sebagai Khalid Junior saya. Ibu jarinya berhenti seketika di atas butang panggilan. Beliau tahu lebih baik daripada sesiapa pun tentang impak yang akan dibawa oleh satu panggilan telefon ini. Ia boleh menjadi taufan besar dalam kerjaya seorang pegawai muda. Tetapi kadang-kadang, ribut kencang diperlukan untuk pertumbuhan, lebih daripada ketenangan yang palsu. Semoga kamu cukup kuat untuk menanggung beban pengajaran ini, nak. Dengan kata-kata perlahan itu, beliau menekan butang panggilan dengan pasti. Turuut, turuut. Nada dering itu membelah udara sejuk gerik, menuju ke jantung benteng Regimen Naga Sakti di seberang sana. Letnan Afik, di hadapan pagar, belum tahu. Nada dering yang akan menggoyahkan takdirnya baru sahaja mula berbunyi. Pada masa yang sama, di bilik Panglima Division Ketiga Infanteri Malaysia, yang terletak beberapa batu dari Regimen Naga Sakti, udara dipenuhi dengan ketegangan. Major General Datuk Khalid berdiri di hadapan peta operasi yang besar, mendesak pegawai stafnya dengan pandangan yang tajam. Jadi, rancangan sokongan artileri untuk Regimen Ketujuh masih tidak lengkap. Kamu kata, minggu depan pemeriksaan, tetapi penyelarasan asas pun belum selesai. Maafkan saya, Panglima. Saya akan perbetulkan segera.
Peluh sejuk mengalir di dahi Letnan Kolonel, pegawai staf operasi. Datuk Khalid terkenal sebagai panglima yang baik hati, tetapi dalam urusan kerja, beliau adalah singa yang tidak bertolak ansur dengan kecuaian walau sedikit pun. Terutama apabila melibatkan sasaran kesiapsiagaan tempur yang sempurna, yang telah beliau curahkan segala-galanya, beliau tidak akan memaafkan sebarang kecacatan. Mesyuarat telah berlanjutan sejak pagi, dan tiada sesiapa yang berani menarik nafas lega di bawah teguran tajamnya. Tiba-tiba, bunyi getaran tajam memecahkan aliran mesyuarat. Ia adalah telefon bimbit peribadi yang diletakkan di atas meja Panglima Division yang hanya digunakan untuk tujuan peribadi. Adalah prinsip beliau untuk tidak menjawab panggilan peribadi semasa mesyuarat rasmi. Beliau mengerutkan dahi dan melihat skrin telefon secara sambil lewa. Dan pada saat berikutnya, wajah Major Jeneral Dato' Khalid menjadi kaku. 6 perkataan yang tertera di skrin. Tan Sri Ismail General. Itu bukan sekadar nama. Bagi Dato' Khalid, Tan Sri Ismail adalah guru yang membimbingnya ke jalan ketenteraan, tonggak yang menahannya apabila dia goyah, dan kadang-kadang seseorang yang lebih dihormati daripada ayahnya sendiri. Sejak beliau bersara, beliau hanya menelpon setahun sekali atau 2 kali untuk bertanya khabar. Panggilan daripada beliau adalah kali pertama sejak beliau bersara. Ada apa-apa ke? Jantungnya berdebar. Mesyuarat ditangguhkan seketika. Beliau menjerit dengan tergesa-gesa dan menjawab panggilan itu. Suaranya tanpa disedari naik 1 oktav. Dan belakangnya yang tegak secara automatik membongkok. Semua pegawai staf di bilik mesyuarat tergamam. Mereka menyaksikan Panglima Division mereka yang garang seperti harimau berubah menjadi seekor anak domba hanya dengan 1 panggilan telepon. Hormat. Jenderal, apa kabar? Kenapa telefon saya waktu ini? Suara yang perlahan dan tenang, yang membawa kedalaman usia, kedengaran dari gagang. Khalid, kamu sibuk ke? Saya sekarang di hadapan pintu pagar pangkalan kamu. Ya? Pintu pagar? Pintu pagar pangkalan mana, Jenderal? Dato' Khalid ragu-ragu. Di sini Regimen ke-7. Tempat yang pernah kamu jadi kolonel dulu. Saya datang nak tengok cucu saya di sini. Saya datang senyap-senyap. Tapi, disiplin tentera kamu hebat betul sekarang. Seorang letnan muda menghalang saya, katanya. Mutlak tidak boleh, sebab ada pemeriksaan Panglima Division. Dia memang askar yang cemerlang, tegas dengan prinsip. Otak Dato' Khalid terasa kosong. Jenderal Tan Sri Ismail, guru saya, ayah saya dalam tentera. Kini dihalang di pintu pagar pangkalan saya sendiri oleh seorang letnan muda, menggigil dalam kesejukan. Walaupun suaranya memuji, Dato' Khalid tahu sepenuhnya rasa kecewa yang mendalam dan pengajaran dingin yang tersirat di dalamnya. Perkataan tegas dengan prinsip sama seperti teguran bahawa anak buahnya sedang melakukan kesilapan yang beliau ajar untuk paling diwaspadai, mendahulukan peraturan daripada manusia. Darahnya mengalir ke belakang. Wajahnya pucat, kemudian merah menyala kerana malu dan marah. Jenderal, apa yang Tuan katakan ini, saya akan segera. Sudahlah. Saya orang awam, jadi saya mesti ikut peraturan. Saya tak nak susahkan kamu. Saya cuma nak dengar suara kamu dan nak balik. Katanya ada pemeriksaan minggu depan, jadi buat persiapan dengan baik. Saya percaya pada pangkalan kamu. Klik. Panggilan terputus. Dato' Khalid memegang telefon seketika, melihat ke udara. Saya percaya pada pangkalan kamu. Kata-kata terakhir itu menusuk hatinya paling dalam. Gurunya dihalau di pintu pagar unitnya sendiri. Ini bukan sekadar insiden kecil. Ini adalah penghinaan yang mengerikan dan kegagalan yang seolah-olah menafikan seluruh falsafah kepimpinannya. Arg! Dengan keluhan pendek, beliau hampir membaling telefon di atas meja. Semua pegawai staf menahan nafas. Ketenangan sebelum ribut. Akhirnya, Dato' Khalid mengangkat kepalanya. Matanya membara dengan kemarahan. Ketua staf, ya Panglima. Sekarang juga. Sediakan kereta saya. Helikopter cepat atau kereta cepat. Jika bertolak sekarang, kenderaan perintah lebih cepat. Panglima. Baik, Regimen ke-7. Panggil segera Komander Regimen ke-7, Timbalan Komander, Sarjan Major Regimen, SMR, Major Company, dan pegawai operasi. Semua berkumpul di hadapan pintu pagar regimen dalam tempoh 5 minit. Sesiapa yang lambat walau seorang, tahu sendirilah akibatnya. Suaranya seperti raungan yang menggegarkan seluruh markas division. Kemudian, beliau menarik nafas seketika dan mengeluarkan perintah yang paling penting. Letnan Afiq dari Kompeni Markas, Batalion Kedua Regimen ke-7.
Hantar maklumat pribadinya ke kereta saya, segera. Dan sampaikan padanya, dia juga mesti datang ke pintu pagar. Saya sendiri mahu melihat wajahnya. Pintu bilik Panglima Division terbuka, dan Dato' Khalid melangkah keluar seperti ribut, merentasi koridor. Semua anggota yang dilaluinya memberi hormat dengan penuh disiplin. Seluruh markas Division mula riuh, seolah-olah sarang lebah telah dikacau. Suara-suara cemas bergema di radio, dan telepon berdering tanpa henti. Panglima Division sedang menuju ke pagar Regimen ke-7. Markas Division ke-3 yang selama ini tenang seperti banjaran gunung, kini digegarkan dari akarnya oleh satu panggilan telepon dari telepon lipat lama. Gelombang getaran besar itu kini sedang menuju dengan kelajuan menakutkan ke arah seorang lettenan muda yang tidak tahu apa-apa yang sedang berpuas hati di dalam bentengnya. Lettenan Afik duduk di meja bilik pegawai platun, melihat dengan gembira pada dokumen taklimat kesiapsiagaan yang baru sahaja disiapkan. Semuanya berjalan mengikut perancangannya. Disiplin anggota berada di tahap tertinggi, peralatan dalam keadaan sempurna, dan tiada ralat walau sedikit pun dalam dokumen. Insiden kecil di pintu pagar tadi, malah, dilihat sebagai peluang yang baik untuk menunjukkan sifatnya yang berpegang pada prinsip. Tiba-tiba, telepon di atas mejanya berdering dengan kuat. Ia adalah nombor terus Kapten Kompeni. Hormat. Lettenan Afik bercakap. Left. Afik, apa yang kamu dah buat di pintu pagar tadi? Suara Kapten Kompeni di hujung talian tidak lagi tenang seperti biasa, tetapi lebih kepada jeritan panik dan tajam. Ada apa, Tuan? Di pintu pagar, tadi ada seorang pelawat, saya ambil tindakan mengikut peraturan. Left. Afik masih tenang, menggunakan perkataan tindakan untuk menggambarkan apa yang dilakukannya. Peraturan apa celaka? Kompeni kita semua akan melayang. Siapa warga emas yang datang tadi? Hah? Jawab. Ya, betul, Tuan. Saya telah mengenal pasti identiti dan memaklumkan larangan lawatan mengikut prosedur, kemudian menyuruhnya balik. Suruh balik? Ya Allah, si gila. Kamu tahu tak siapa dia sekarang? Kamu datang ke pintu pagar sekarang. Cepat. Tetapi, Kapten, saya tak faham. Kapten Kompeni mematikan telepon sebelum left. Afik sempat menghabiskan ayatnya. Left. Afik terpinga-pinga seketika. Ini adalah kali pertama dia melihat kaptennya begitu cemas. Siapakah warga emas itu? Namun, itu adalah perintah dari atasan. Dia bergegas bangun dengan perasaan hairan. Pada saat itu, telepon bimbit pribadinya, bukan telepon pejabat, berdering dengan ganas. Nama yang tertera di skrin hampir membuatkan dia melompat dari kerusinya. Mejar, hormat. Lettenan Afik menjawab panggilan. Left. Afik, kamu gila ke? Siapa yang kamu buat macam tu? Suara Mejar Kompeni bukan lagi marah, tetapi hampir menjerit dalam kegelisahan. Suara angin kencang dan bunyi tapak kaki yang tergesa-gesa bercampur di hujung talian. Mejar, jika ini tentang insiden di pintu pagar. Diam. Kamu tahu tak siapa dia? Kamu tak tahu. Panglima Division, Mejar Jeneral Dato' Khalid, sedang datang ke sini sekarang. Dia sebut nama saya. Nama saya? Kamu dah tamat jahanam. Apalagi yang kamu tunggu? Jangan cepat ke pintu pagar. Dum. Jantung. Left. Afik seolah-olah jatuh ke lantai. Panglima Division sebut nama saya. Otaknya menjadi putih. Rancangan sempurnanya, masa depannya yang cerah, semuanya hancur berkecai dalam sekelip mata. Warga emas yang berpakaian kompang-camping itu ada kaitan secara langsung dengan Panglima Division, ayah Panglima, atau saudara terdekat. Dalam apa jua keadaan, dia telah melakukan kesilapan yang tidak dapat ditarik balik. Saya akan pergi sekarang. Left. Afik hampir membaling telepon dan berlari keluar dari pejabat. Koridor sudah huru-hara. Anggota di pejabat pentadbiran memegang radio dengan wajah ketakutan dan pegawai staf lain juga keluar dari pejabat. Tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Panglima Division datang sendiri. Ke pintu pagar. Apa yang berlaku? Pemeriksaan minggu depan kan? Lettenan Afik buat hal di pintu pagar, kata mereka. Suara-suara bisikan itu menusuk telinganya seperti pisau. Dia berlari keluar dari berek dan menuju ke pintu pagar seperti orang gila. Walaupun berlari, fikirannya kusut dengan ribuan pemikiran. Wajah warga emas itu muncul, pandangan mata yang dalam dan tenang, tanpa kemarahan atau dendam. Barulah kini dia mula memahami maksud pandangan itu. Itu bukan kasihan. Ia adalah pandangan gunung besar yang memandang ke bawah ke arah batu kerikil kecil di kakinya. Di kejauhan, pintu pagar kelihatan. Pemandangan yang luar biasa sudah pun terpampang di hadapan.
Kereta Kapten Company, Jeep Major Company, malah sedan hitam Kolonel Komander Regimen terparkir sesuka hati. Kapten, Major dan Kolonel yang selama ini kelihatan tinggi seperti langit semuanya berdiri tegak, cemas. Mereka semua memandang ke arah yang sama, ke hujung jalan di luar pangkalan, dengan pandangan yang gelisah. Apabila left, Afik berlari ke sisi mereka, tercungap-cungap, semua pandangan tertumpu kepadanya. Mata Kolonel memancarkan api, dan Major merenungnya seolah-olah mahu menelannya. Kapten menggelengkan kepala dengan wajah hampir menangis. Left, Afik, kamu sungguh. Kapten tidak dapat meneruskan kata-katanya. Pada saat itu, dari selekoh jalan, beberapa kendaraan perintah berwarna hitam muncul, membangkitkan awan debu. Bendera Panglima Division, dengan 2 bintang yang melambangkan keberanian Regimen Naga Sakti, berkibar jelas di tiang kereta hadapan. Ribut datang. Left. Afik kini sadar bahawa dia berada di tengah-tengah mata ribut itu. Kakinya mula longlai. Benteng peraturan yang dipegangnya sebagai pegangan hidup kini hanyalah istana pasir di hadapan ombak besar yang mendatang. Ribut yang tidak dapat difahami kini telah tiba di hadapannya, bersedia untuk menelan segala-galanya. Dengan bunyi tayar yang kuat, kenderaan perintah Panglima Division berhenti mengejut di hadapan pintu pagar. Kenderaan staf yang mengikutinya juga berhenti dengan teratur. Sebelum debu sempat reda, pintu belakang kenderaan perintah terbuka. Yang pertama menjejakkan kaki ke tanah adalah but tempur yang berkilat sempurna tanpa setitik debu. Seterusnya, Major Jeneral Datuk Khalid turun dari kereta seperti harimau. Wajahnya beku kerana kemarahan. Pandangan dinginnya melihat berturut-turut Kolonel, Major, dan Kapten yang beratur di hadapan pagar. Pegawai yang disentuh pandangannya menggeletar dan menundukkan kepala, seolah-olah disambar pisau. Akhirnya, pandangannya sampai kepada Lieutenant Afik yang berdiri di hujung menggeletar seperti daun. Pada saat itu, Afik tidak dapat bernafas. Ditekankan oleh momentum yang begitu besar, sehingga seolah-olah menusuk seluruh tubuhnya, dia berfikir lebih baik mati di tempat itu sahaja. Hormat. Komander Regimen ke-7, Kolonel Kang Min Ho, hormat kepada Panglima Division. Kolonel melangkah ke hadapan dan cuba memberi hormat dengan suara yang kuat. Cukup. Major Jeneral Datuk Khalid mengangkat tangan tanpa memandangnya, menghalang kata-katanya. Beliau berjalan terus melepasi komander yang beratur itu, seolah-olah mereka adalah hantu yang tidak kelihatan. Langkahnya tanpa ragu-ragu melintasi palang penghadang pondok kawalan dan menuju keluar pangkalan. Semua mata mengikut langkahnya. Kolonel, Major, dan juga Afik. Panglima Division berjalan terus ke arah warga emas yang memakai jaket hijau askar lama yang kini sedang bangun dengan susah payah dari kerusi perhentian bas. Kenapa? Afik tidak faham. Jika saudara Panglima Division, dia tidak mungkin berpakaian serba daif begitu. Mengapa Panglima Division mengabaikan komander tertinggi regimen dan menuju ke arah warga emas itu? Akhirnya, langkah Panglima Division terhenti di hadapan warga emas itu. Keheningan yang menyesakkan berlaku. Hanya bunyi angin gerik yang tajam menyentuh telinga semua orang. Pada saat berikutnya, pemandangan yang membuat semua askar di situ meragui mata mereka berlaku. Datuk Khalid, Harimau Regimen Naga Sakti, merapatkan tumit but tempurnya dengan bunyi yang kuat dan memberi tabik hormat dengan postur yang sempurna. Ia adalah penghormatan seorang askar yang penuh hormat dan takzim kepada orang atasan yang suci, bukan hormat yang diterima daripada anak buah. Dan beliau mengekalkan hormat itu sambil membongkokkan badannya dalam-dalam, hampir 90 darjah. Yang memecahkan keheningan adalah suaranya. Suara yang bergetar bukan kerana marah, tetapi kerana malu dan rasa hormat. Hormat kepada Jeneral, Major Jeneral Datuk Khalid. Saya datang untuk menjemput Jeneral. Dosa saya kerana tidak mendidik anak buah dengan betul adalah hukuman mati, Jeneral. Mendengar perkataan Jeneral itu, kepala Afik meletup. Wajah Kolonel dan Major pucat lesi. Panglima Division mereka, seorang Major Jeneral berpangkat 2 bintang, memanggilnya Jeneral dan tunduk hormat. Maka, siapakah warga emas itu? Sekurang-kurangnya Jeneral 3 bintang atau 4 bintang, seorang legenda yang hanya beberapa orang sahaja wujud di Malaysia. Pada ketika itu, terdengar bisikan seperti rintihan dari Sarjan Major Regimen, SMR, yang sudah berumur, Harimau Utara. Jeneral Tan Sri Ismail, Harimau Utara. Nama gelaran itu adalah nama yang didengar oleh setiap kadet yang memasuki Akademi Tentera. Seorang tokoh yang legenda, yang mengikut jejak ayahnya, wira pertempuran lama, membesar di medan perang,
dan menjadikan setiap unit yang dipimpinnya sebagai unit tempur terkuat. Seorang legenda hidup yang memimpin pemodenan tentera dan akhirnya berkhidmat sebagai Panglima Angkatan Tentera. Barulah Left. Afik memahami segalanya. Warga emas yang dihalau olehnya bukan sekadar pelawat. Beliau adalah tokoh yang pernah berdiri di puncak piramid besar tentera tempat dia berkhidmat. Sejarah hebat tentera yang hanya dipelajarinya dari buku teks, kini berdiri di hadapannya, hidup. Apa yang telah dia lakukan kepadanya? Orang awam. Tentera bukan tempat yang mudah. Mengganggu tugas, kata-kata angkuh dan bodohnya menusuk otaknya, pandangannya kabur, dan kakinya hilang kekuatan. Tergeleng. Apabila badannya bergoyang, Kapten Kompeni di sebelahnya cepat-cepat memegang tangannya. Tan Sri Ismail, dengan wajahnya yang masih tenang, menepuk bahu Datuk Khalid yang menundukkan kepalanya. Khalid, sudah, angkat kepala kamu. Suaranya rendah dan senyap, tetapi membawa otoriti yang lebih berat daripada sebarang arahan. Mengapa kamu datang ke tempat yang hina ini dan menerima layanan buruk begini? Saya yang berdosa, Jenderal. Bukan salah kamu. Salah saya kerana tidak menghubungi kamu lebih awal. Sudahlah, jom masuk dan kita bercakap di dalam. Apa kata anggota jika Panglima Division mereka kehilangan muka begini? Sambil berkata begitu, Tan Sri Ismail menolak dengan hormat lengan Datuk Khalid yang cuba memapahnya dan berjalan perlahan-lahan menuju ke pintu pagar. Setiap langkah yang diambilnya, semua pegawai, dari kolonel hinggalah ke lettenan, berundur, memberi laluan seperti laut merah terbelah, berdiri tegak dan membongkokkan badan. Left. Afik tidak dapat mengangkat kepalanya. Sang legenda sedang melintas di hadapannya. Dia merasakan seluruh benteng keangkuhan dan prinsip yang dibinanya runtuh seperti debu dengan setiap langkah senyap warga emas itu. Dia yakin bahawa kerjaya tenteranya telah berakhir pada saat ini. Bilik Komander Regimen di Ibu Pejabat Regimen ke-7, bilik yang paling luas dan mempunyai pemandangan terbaik, diselimuti keheningan dingin, tanpa penghuni asalnya. Tuan rumah sebenar duduk dengan tenang di sofa di tengah-tengah bilik, dan pemerintah pangkalan sekarang, Panglima Division, berdiri tegak di sisinya seperti seorang pegawai baru yang dihukum. Lettenan Afik berdiri di tengah-tengah bilik. Seperti banduan yang menunggu hukuman mati, dia tidak berani mengangkat kepala. Peluh sejuk mengalir di belakangnya seperti air terjun. Perasaan lantai di bawah kakinya seolah-olah tenggelam ke dalam jurang yang tidak berkesudahan. Di sisinya, Mejar Jenderal Datuk Khalid masih berdiri seperti orang yang berdosa. Kolonel dan pegawai staf lain telah diperintahkan untuk menunggu di luar. Di dalam bilik ini, hanya tinggal 3 orang, sang legenda, komander medan sekarang yang melayaninya, dan pegawai muda yang telah melakukan kesalahan yang tidak dapat ditarik balik terhadap sang legenda itu. Seorang kerani masuk dengan berhati-hati dan menghidangkan teh panas. Tan Sri Ismail memegang cawan teh, merasakan kehangatan perjalanan, dan perlahan-lahan mula bercakap. Kata-kata pertamanya bukanlah teguran. Lettenan Afik. Ya, Jenderal, suaranya bergetar hebat. Semangat kamu untuk mempertahankan prinsip sebagai seorang askar, itu patut dipuji. Tentera adalah organisasi yang memerlukan prinsip dan disiplin yang kukuh, jadi tindakan kamu tidaklah sepenuhnya salah. Mendengar kata-kata yang tidak dijangka itu, Left. Afik tanpa sedar mengangkat kepalanya. Mata Tan Sri Ismail tidak mencela. Beliau hanya memandangnya dengan rasa kasihan dan kekecewaan yang mendalam. Tetapi, Left. Afik, Tan Sri Ismail meletakkan cawan teh itu. Bunyi yang kecil itu membuatkan udara di bilik itu beku. Berat uniform itu tidak datang hanya dari pangkat di bahu. Ia datang dari sikap kamu melayani rakyat. Peraturan yang kamu pertahankan seperti nyawa itu wujud untuk melindungi keselamatan rakyat, bukan untuk mendominasi dan menghalau mereka. Suaranya perlahan, tetapi setiap perkataan membawa berat besi, menusuk ke jantung Left. Afik. Apa gunanya arsitek yang hebat membina tembok yang tinggi dan kukuh? Jika tembok itu berpaling melawan rakyat yang sepatutnya dilindungi, itu hanyalah tumpukan batu. Hari ini, kamu coba melindungi tembok, tetapi kamu telah menghalau pemilik benteng itu. Left. Afik tidak dapat berdiri lagi. Air mata panas mengalir di pipinya. Beliau menyadari betapa kosong dan angkuhnya prinsip dan keunggulan yang menjadi segalanya baginya. Dia bukan askar yang melindungi rakyat, tetapi pengecut yang bersembunyi di sebalik buku peraturan. Pandangan Tan Sri Ismail beralih kepada Panglima Division Datuk Khalid. Khalid, apa yang saya ajarkan kepada kamu? Baja adalah kuat, tetapi ia lebih mudah patah oleh karat dalaman daripada hentaman luar.
Tentera yang tidak memenangi hati anggotanya adalah seperti keluli berkarat yang akan patah dahulu semasa krisis. Fakta bahawa pegawai muda di unit kamu mendahulukan buku peraturan daripada hati manusia, itu bermakna tanggungjawab yang besar terletak di bahu kamu juga. Ampunkan saya, Jeneral. Saya telah gagal dalam memimpin. Major Jeneral Datuk Khalid tunduk hormat sekali lagi. Tan Sri Ismail tidak menghalangnya. Beliau merasakan sepenuhnya berat pengajaran ini. Akhirnya, Afiq rebah. Dia melutut di tempat itu dan menangis tersak-esak. Walaupun sangat memalukan bagi seorang askar untuk menitiskan air mata, lebih-lebih lagi di hadapan senior legenda, beliau tidak dapat berhenti. Maafkan saya, General. Saya sungguh bodoh. Saya telah melakukan dosa yang tak terampun. Tan Sri Ismail bangun dan berjalan ke arah Afiq yang melutut dan meraung. Beliau meletakkan tangan di bahunya. Bangun, nak. Beliau membantu Afiq berdiri. Kerjaya ketenteraan kamu baru sahaja bermula. Jangan lari dari rasa malu dan kesedaran hari ini. Ukir ia di tulang kamu seumur hidup. Agar pada masa depan, apabila kamu memimpin ramai anak buah, kamu menjadi komander yang mempunyai hati yang hangat, yang mendahulukan kemanusiaan daripada buku peraturan. Itu yang saya mahukan daripada kamu hari ini, dan itu sahaja satu-satunya cara untuk kamu benar-benar meminta maaf kepada askar tua ini. Faham? Ya, faham, Jeneral. Saya akan ingat. Afiq menjerit dengan wajah yang dibasahi air mata dan hingus. Itu adalah jawapan yang paling ikhlas dalam kerjaya tenteranya, malah dalam seluruh hidupnya. Tan Sri Ismail menepuk bahunya sekali lagi dan berkata kepada Datuk Khalid, "Sudahlah, sekarang biarkan saya tengok wajah cucu saya. Rendang daging ini dah sejuk." Barulah udara yang beku di dalam bilik itu mula mencair sedikit demi sedikit. Private Aidil bin Iskandar berada di antara syurga dan neraka. Hanya sejam yang lalu, dia sedang menggilap mangkuk tandas di blok kediaman mengikut arahan pegawai platun Afiq. Seluruh platun tertekan kerana insiden habuk, dan dia, sebagai punca, tidak berani bernafas dengan betul. Aidil berasa kecewa, kerjaya tenteranya telah bermula dengan sangat buruk. Tiba-tiba, pintu tandas terbuka, dan Kapten Company, Kapten Kim Jin Soo, bergegas masuk. Kapten, seorang tokoh seperti dewa kepada semua anggota company. Jantung Aidil berdebar melihat wajah kapten yang basah dengan peluh, mencari dia. Private Aidil, hentikan kerja sekarang dan tukar kepada uniform kelas terbaik kamu dari loker. Berkumpul di hadapan pejabat company dalam masa 5 minit. Faham? Ya, faham, Tuan. Aidil berlari seperti orang gila tanpa mengetahui sebabnya. Apa kesilapan yang saya buat? Adakah saya salah cuci tandas? Atau adakah lawatan datuk saya menyebabkan masalah kepada pangkalan? Semua sangkaan terburuk melintas di kepalanya. Dia tergesa-gesa menukar pakaian dan berlari ke pejabat company. Kapten company malah membetulkan pakaiannya sendiri dan berkata, "Kamu ada lawatan. Ikut saya." "Lawatan?" Aidil hairan. "Datuknya sudah balik pagi tadi." "Siapa?" Apabila dia mengikut kapten keluar dari berek, pemandangan pangkalan telah berubah sepenuhnya. Semua anggota memandang keluar tingkap dengan wajah ketakutan, dan pegawai staf berlari ke sana-sini, tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Askar kawalan berdiri tegak di sepanjang jalan menuju ke ibu pejabat regimen. Ia seperti perang meletus. Semakin dekat dengan bangunan ibu pejabat, suasana semakin serius. Aidil melihat pegawai-pegawai tinggi, kolonel, dan mejar, yang tidak pernah dilihatnya sebelum ini, mundar-mandir dengan gelisah di koridor. Mereka semua mengerling ke arahnya dan Kapten Company. Pandangan mereka bercampur dengan rasa hormat, ketakutan, dan sedikit cemburu. Akhirnya, Kapten Company berhenti di hadapan bilik komander regimen dan mengetuk pintu. "Panglima, Private Aidil sudah bersedia." "Panglima Division?" Aidil tidak percaya. "Mengapa saya perlu bertemu Panglima Division?" Pintu terbuka, dan Aidil melangkah masuk. Dan di tempat itu dia kaku. Di dalam bilik, Letnan Afiq yang baru sahaja menjadikannya neraka sedang berdiri bersandar di dinding dengan wajah pucat, dan Panglima Division yang hanya dilihatnya di TV, dengan 2 bintang di bahu, sedang menuangkan teh kepada datuknya dengan penuh hormat. Dan di tengah-tengah semua itu, datuknya, Tan Sri Ismail, duduk dengan wajah tenang. "Aidil." Mendengar suara datuknya, Aidil tersentak. Datuk, bagaimana?" "Mari sini dan duduk." Aidil berjalan ke arah datuknya seperti robot dan duduk di sebelahnya. Tan Sri Ismail membuka beg termos makanan yang kini sudah sejuk sepenuhnya.
Rendang daging ini dah sejuk, tapi cubalah rasa. Apabila datuknya membuka penutup, bau sos kicap yang biasa tercium. Pada saat itu, Panglima Division di sebelah hampir menjerit, "Jenderal, saya akan segera arahkan dapur untuk panaskan semula." "Sudahlah Khalid," datuknya melambaikan tangan menghalangnya. "Bagi kami, rasa makan nasi sejuk dan lauk yang dah sejuk begini pun sedap kan Aidil?" "Ya, Datuk." Aidil mengambil seketul rendang daging yang dihulurkan datuknya dengan tangan yang menggigil dan memasukkannya ke dalam mulut. Daging itu sejuk, tetapi ia terasa lebih sedap daripada mana-mana makanan di dunia. Air matanya mengalir. Barulah Aidil memahami seluruh situasi. Warga emas yang berpakaian daif yang datang mencarinya pagi tadi, Letnan Platoon yang menolaknya dengan dingin, dan kegemparan besar yang menggoyahkan seluruh pangkalan, semuanya berpunca daripada satu-satunya orang, datuknya. Dia memandang wajah datuknya yang berkedut. Datuk yang sentiasa penyayang dan kelihatan biasa sahaja. Tetapi hari ini, Aidil dapat merasakan samar-samar berat bintang yang tidak kelihatan di bahu datuknya, beban kehidupan yang telah dipikulnya seumur hidup. Beliau kini sedikit memahami maksud kata-kata datuknya sebelum dia mendaftar. Belajar untuk memikul kita bersama-sama di bahu. Masa pertemuan yang hangat dan penuh kasih sayang berakhir dengan singkat. Datuknya menepuk bahunya, meninggalkan pesanan untuk menjaga kesihatan dan berbaik-baik dengan rakan-rakan. Aidil hanya mampu menjawab, "Ya, Datuk," dengan suara yang sebak. Sejak hari itu, kehidupan Private Aidil berubah sepenuhnya. Tetapi ia bukan kerana pengaruh datuknya. Ia kerana di hatinya, satu tiang kebanggaan yang besar dan tanggung jawab yang sama beratnya yang tidak dimiliki oleh orang lain telah didirikan. Tempat yang ditinggalkan oleh Harimau Utara itu sunyi, tetapi gelombang yang ditinggalkannya berlegar di seluruh Regimen ke-7 untuk masa yang lama. Setelah kereta Panglima Division membawa Tan Sri Ismail keluar dari pandangan, kolonel dan pegawai staf masih berdiri kaku di tempat mereka. Major Jeneral Datuk Khalid, sebelum pergi, meletakkan tangan di bahu Komander Regimen, Kolonel Kang, dan berkata perlahan, "Jadikan hari ini sebagai pengajaran. Jangan sekali-kali lupakan bahawa pemilik sebenar tentera bukanlah kita yang berseragam, tetapi rakyat yang membenarkan kita memakai uniform ini. Jangan biarkan orang seperti beliau menitiskan air mata lagi di unit saya." Kata-kata itu tersemat seperti cap di dada semua pegawai yang hadir. Tiada sebarang tindakan disiplin rasmi dikenakan ke atas Letnan Afik yang berada di tengah-tengah gelombang terbesar itu. Panglima Division tidak mengarahkan sebarang hukuman ke atasnya. Itu juga adalah kehendak Jenderal Tan Sri Ismail. Tetapi yang lebih menakutkan daripada hukuman rasmi adalah pandangan rakan-rakan sekerja dan masa refleksi diri yang tidak berkesudahan. Petang itu, Afik duduk sendirian di bilik pegawai Platoon yang kosong. Di atas mejanya, dokumen rancangan kesiapsiagaan yang dibanggakannya sebagai sempurna bertaburan. Kini, ia tidak bermakna apa-apa selain sekeping kertas buangan. Beliau menyedari betapa angkuh dan sempitnya prinsip yang menjadi segalanya baginya. Beliau menyedari kesalahannya dengan pahit. Tok-tok. Dengan bunyi ketukan, Sarjan Major Regimen SMR Company masuk. Beliau adalah seorang veteran 30 tahun dalam perkhidmatan, dihormati lebih daripada kebanyakan pegawai. Beliau meletakkan 2 tin kopi panas di atas meja left. Afik tanpa berkata apa-apa. "Tuan Letnan, jangan salahkan diri terlalu teruk. Setiap orang akan jatuh tersungkur sekali atau 2 kali dalam kerjaya tentera. Yang penting adalah sama ada kita terus menangis di tempat kita jatuh, atau kita bangkit, membersihkan debu, dan terus berjalan. Hari ini, Tuan Letnan telah menerima pelajaran yang sangat mahal yang tidak mudah didapati oleh sesiapapun dalam tentera." Dengan kata-kata SMR yang ikhlas itu, Afik akhirnya berani mengangkat kepala. Sejak hari itu, Afik mula berubah. Perubahan itu bermula dari perkara yang sangat kecil dan remeh. Pagi keesokan harinya, semasa perbarisan pagi, daripada menegur pakaian dan sikap anggota seperti biasa, dia mendekati seorang anggota yang mengadu sakit sepanjang malam, menyentuh dahinya dan berkata, "Kamu demam. Lepas ini, terus ke bilik rawatan. Kalau kamu pura-pura sakit, padah kamu." Kata-kata terakhirnya masih mengancam, tetapi kehangatan dalam tindakannya tersampaikan kepada semua orang. Semasa waktu membersih, dia perlahan-lahan mendekati Private Aidil dan bertanya, "Makanan yang Datuk kamu beri semalam, sedap tak?" "Ya, Tuan, sedap." "Baguslah." Walaupun perbualan itu singkat, ia mengandungi permohonan maaf dan rasa hormat yang janggal.
Anggota-anggota yang dahulunya memanggilnya Terminator adalah yang pertama mengesan perubahan itu. Mereka tidak lagi hanya takut kepada Left, Afik, tetapi mula memahaminya dan mengikutinya sedikit demi sedikit. Kunjungan Harimau Utara menjadi legenda di Regimen ke-7. Cerita yang pada mulanya tersebar sebagai gosip, lama-kelamaan menjadi kisah yang diketahui oleh semua anggota. Jenaka, unit kami ada prebet yang datuknya bekas Panglima Angkatan Tentera, tidak lama kemudian bertukar menjadi kebanggaan. Unit kami pernah dilawati oleh seorang legenda yang mengingatkan kami tentang tugas sebenar seorang askar. Setiap malam, Left, Afik mengulangi kesalahannya. Beliau mengingati kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Tan Sri Ismail. Jadilah komander yang mempunyai hati yang hangat, yang mendahulukan kemanusiaan daripada buku peraturan. Ia menjadi kompas baru untuk baki kerjaya tenteranya, malah untuk seluruh hidupnya. Beliau meletakkan buku peraturan lamanya jauh di dalam laci, dan di ruang yang kosong itu, beliau mula mengisi dengan kebimbangan tentang cara membaca hati manusia. Tan Sri Ismail meninggalkan Gerik dengan sedan hitam yang disediakan oleh Panglima Division. Beliau menolaknya keras, tetapi tidak dapat menolak permintaan ikhlas Datuk Khalid. Jangan biarkan guru saya dibiarkan sendirian di terminal bas lagi. Namun, beliau tidak pulang ke rumah. Beliau meminta diturunkan di kawasan rehat pertama yang menuju ke arah Kuala Lumpur. Saya perlukan masa bersendirian. Sekarang, balik dan jaga unit kamu dengan baik. Memerhatikan kereta anak buahnya menjauh, Tan Sri Ismail naik ke bas ekspres dalam diam. Beliau tidak merasakan kemenangan atau kepuasan. Sebaliknya, beliau diselimuti oleh rasa ketenangan kerana telah melepaskan sebahagian daripada beban tanggungjawab yang berat. Memandang pemandangan akhir musim luruh yang berlalu di luar tingkap, beliau memikirkan masa depan tentera. Pegawai muda seperti Left, Afik, dan anggota muda seperti Aidil. Merekalah masa depan negara. Beliau berdoa agar benih kecil yang ditanamnya hari ini akan menjadi hutan yang tebal di tangan mereka suatu hari nanti. Beberapa minggu berlalu, Letnan Afik tidak lagi taksub dengan kesempurnaan dokumen. Dia berkubang bersama anggota dalam latihan dan mendengar peluh dan nafas mereka. Beliau masih tegas, tetapi ketegasannya kini bukan untuk mengawal anak buahnya, tetapi untuk melindungi mereka. Beliau sedang menjadi pemimpin yang sebenar. Prebet Aidil juga berubah. Tiada lagi anggota baru yang naif. Dia menjalankan tugasnya dengan senyap dan mengutamakan rakan-rakan sekerja. Dia tidak menyebut nama datuknya, tetapi rasa hormat yang mendalam terhadap datuknya terpancar dalam setiap tindakannya. Dia memilih untuk menjadi kebanggaan datuknya, bukannya bergantung kepada pengaruh datuknya. Di ambang musim sejuk, sepucuk surat pos tentera tiba di rumah Tan Sri Ismail di pinggir Selangor. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan Aidil yang janggal. Kepada Datuk yang dihormati, musim sejuk di Gerik tiba lebih awal daripada yang dijangka. Walaupun sejuk, saya dapat menahannya dengan rakan-rakan. Datuk, sejak hari itu, saya banyak berfikir, dan kini, saya mula memahami sedikit sebanyak apa yang Datuk katakan tentang beratnya seorang askar. Saya sedar betapa pentingnya melindungi hati manusia, selain melindungi negara. Saya juga akan menjadi askar sebenar, seorang dewasa sebenar, yang boleh memikul berat uniform dengan bangga seperti Datuk. Sentiasa sihat, hormat. Tan Sri Ismail memeluk surat itu dan pergi ke kebun sayur di halaman rumahnya. Beliau memandang tanah yang ditutup untuk menghadapi musim sejuk. Semuanya kelihatan tidur, tetapi di bawah tanah yang sejuk itu, kehidupan baru sedang bersiap sedia untuk musim bunga. Beliau memandang ke langit utara, ke arah Gerik. Matahari terbenam di barat, tetapi senyuman yang tenang terpancar di wajahnya. Harimau Utara tua itu kini telah berundur ke belakang sejarah, tetapi semangatnya tidak tidur. Ia akan terus hidup di dalam hati hangat pegawai muda yang menjaga pagar keselamatan, dan di dalam tekad teguh anggota muda yang bangga dengan datuknya. Di bawah langit Malaysia, benih harapan itu tumbuh dengan senyap, tetapi gigih. Jika video ini bermanfaat, sila langgan, suka dan tinggalkan komen. Terima kasih.